Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi 20 September 2020 bersama saya Ismail Adnan dan saya Laurendra Fiona Bernard Baikan. Saudara, kita saksikan paparan utama malam ini. Insiden konkrit hempap kereta kerja pasang dinding parapet lebuh raya Sungai Besi Ulu Klang diarah berhenti serta-merta. Sukuk prihatin terlebih langganan cecah RM666 juta lepasi sasaran asal RM500 juta. Baik, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP mengarahkan kerja pemasangan dinding parapet lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Klang dihentikan serta-merta berikutan kejadian kepingan konkrit menghempap sebuah kereta semalam. Timbalan Menteri Sumber Manusia Awang Hashim dalam satu kenyataan berkata arahan itu dikeluarkan supaya siasatan komprehensif dapat dijalankan oleh JKKP bagi mengenal pasti punca kejadian. Arahan itu juga bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran kehendak perundangan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 adalah menjadi kewajipan setiap majikan untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya mahupun orang awam. Awang Hashim yang juga pengerusi Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan berkata, majikan mempunyai kawalan penuh ke atas sebarang aktiviti di tempat kerja, membuat analisis risiko dan mengadakan kawalan risiko yang berkesan sebelum pekerja menjalankan aktiviti kerja. Ini bagi mengurangkan risiko keselamatan ke atas pekerja dan orang awam serta mengelakkan berlakunya kemalangan. Kementerian memandang serius setiap kemalangan dan penyakit yang berpunca daripada aktiviti pekerjaan termasuk kes yang melibatkan orang awam di sektor pembinaan. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan agensi berkaitan diarah memperketat peraturan dan ciri keselamatan di tapak binaan. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa menerusi akaun Twitter rasminya berkata, langkah itu perlu demi kebaikan dan keselamatan semua pihak. DBKL katanya akan menyemak semula peraturan termasuk mengenakan denda dan hukuman lebih berat kepada pihak yang tidak mematuhi peraturan keselamatan yang ditetapkan. Insiden kereta dihempap kepingan konkrit pada pukul 4.30 petang semalam berlaku di laluan dalam pembinaan lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Klang di lebuh raya lingkaran tengah 2 MRR2 Perampiran Terminal Bersepadu Selatan TBS. Video kejadian turut tular di media sosial menunjukkan mangsa dibantu keluar daripada kenderaannya oleh orang ramai sebaik insiden berlaku. Mangsa dilaporkan cedera di tangan dan telah menerima rawatan di hospital. Kerajaan memutuskan untuk menerbitkan langganan tambahan bagi sukuk prihatin sebanyak RM166 juta lagi. Ia berikutan jumlah langganan sukuk prihatin telah melebihi RM666 juta melepasi sasaran penerbitan asal berjumlah RM500 juta. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz melalui satu kenyataan menyatakan dengan penutupan tempoh langganan 17 September lalu, sukuk prihatin ini akan diterbitkan pada 22 September dengan tempoh matang 2 tahun. Ia menawarkan kadar keuntungan sebanyak 2% setahun yang akan dikecualikan cukai dan dibayar setiap suku tahunan. Dana terbitan suku itu akan disalurkan kepada kumpulan wang COVID-19 untuk pelaksanaan langkah-langkah pemulihan ekonomi. Ia meliputi usaha menambah baik kesaling hubungan di sekolah-sekolah luar bandar, menyokong usaha penyelidikan penyakit berjangkit dan membiayai usahawan mikro. Tambahnya, lebihan langganan itu membuktikan usaha dan semangat rakyat dalam membantu pemulihan ekonomi negara.
Baik, semua agensi keselamatan sempadan digerakkan bagi memastikan tiada unsur fitnah wujud sepanjang pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16. Untuk laporan lanjut, kita terus bersama rakan penyampai Rita Aloysius Malik di studio RTM Kota Kinabalu. Teruskan, Rita. Baik, Ismail, Fiona. Kawalan keselamatan sempadan akan dipertingkat sepanjang pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sabah ke-16 bagi menghalang kemasukan pendatang asing tanpa izin parti. Ini khususnya di kawasan pantai timur Sabah berikutan peningkatan kes jangkitan COVID-19 di kawasan tersebut. So, kita dengan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali berkata, pasukan polis dan Eskom telah menggerakkan semaksimum mungkin aset di laut dan darat yang dimiliki pasukan keselamatan itu selain meningkatkan kekerapan rondaan bagi memastikan pertahanan negara tidak dibolosi anasir luar. sempena dengan pilihan raya negeri ini, kita juga mendapat maklumat mengatakan akan berlaku kemasukan besar-besaran daripada negara jiran untuk datang ke Sabah, balik ke Sabah dan membuat sedikit kekacauan dan sebagainya. Dan ini kita kena halang supaya pilihan raya kita ini berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu-gugat dan ketenteraman awam serta keselamatan kita terjamin. Saya dah gerakkan, saya dah alertkan semua pos-pos polis dan ATM sebanyak 96 di yang kita ada sekarang ini di sepanjang sempadan darat dan juga laut. Di Pantai Timur Sabah dan juga di sepadan Kalimantan ada 8 pos ATM. So dia orang tengah aktif sekarang ni untuk membuat rondaan jarak jauh, rondaan jarak dekat dan sebagainya bagi mengesan pintu-pintu masuk lorong tikus dan juga lorong-lorong gajah. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Kerusi DUN N26 Moyok menyaksikan pertembungan 7 penjuru pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah kali ini. Perikatan Nasional akan diwakili calon Joseph alias Joe Sulaiman. Kita berlintas langsung bersama wartawan Gilbert Robert yang mengikuti ceramah perdana di Buhawan Square Penampang. Silakan, J. Baik, terima kasih rakan penyampai di studio. Saya kini berada di kawasan Buhawan Square di Penampang menyaksikan acara ceramah perdana Perikatan Nasional dan tentunya menampilkan pelbagai pemimpin dari komponen PN yang membentuk Gabungan Rakyat Sabah GRS pada PRU DUN Sabah kali ini. Jadi calon Perikatan Nasional di kawasan ini DUN N26 Moyok merupakan Joe Sulaiman. Pada PRU nanti beliau akan berdepan cabaran 7 penjuru ditentang 6 calon lain antaranya dari Parti Liberal Demokratik, Parti Cinta Sabah, Parti Perpaduan Rakyat dan juga Warisan Plus menampilkan ahli Parlimen Penampang sendiri iaitu Datuk Daryl Laking. Parti Bersatu Sabah diwakili oleh John Criso dan turut dicalonkan merupakan calon bebas iaitu Robert Richard Fu. Di malam ini, acara malam ini menampilkan ramai pemimpin-pemimpin antaranya yang dah pun tiba di lokasi awal tadi adalah Datuk Jeffrey Ketingan yang merupakan Presiden Parti Solidariti Tanah Airku atau STAR dan dijangka hadir sebentar lagi merupakan pengerusi Bersatu Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jino yang juga merupakan calon yang bertanding di kerusi N12 DUN Sulaiman. Yong Tek Lee, Datuk Seri Panglima Yong Tek Lee juga hadir pada malam ini dan beliau merupakan Presiden Parti Progresif Sabah. Suasana malam ini cukup meriah dihadiri penyokong Perikatan Nasional seawal jam 6 petang lagi dan tentunya mengikuti SOP seperti penjarakan fizikal dan menggunakan pelitup separuh muka. Saya kira itu saja dapat saya sampaikan buat masa sekarang. Untuk perkembangan selanjutnya kita kembali bersama rakan penyampai di studio. Jangan lupa bah undi 2020. Silakan. Calon DUN Sulaiman Datuk Seri Haji Jinor menafikan dakwaan tular melalui video di media sosial mengatakan beliau telah merampas 30 ekar tanah di Kampung Kuala Tonggol Tuaran. Kononnya tanah tersebut akan diserahkan kepada syarikat Borneo Corporation Sulaiman miliknya. Tuduhan tersebut turut mendakwa rumah PPRT di Sulaiman hanya diberikan kepada orang-orang berada. Datuk Seri Haji Ji yang juga Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah menyifatkan tuduhan itu hanya mainan politik dan akan mengambil tindakan undang-undang. Itu tidak betul. Sekarang perkara ini saya mau rujukkan kepada peguam saya untuk
saman mereka yang bercakap ini. Ini budak-budak suruhan yang tidak tahu pun mengikut fakta dan sebagainya. Ini semua fitnah. Jadi saya tidak bimbang dengan itu kerana rakyat kita di Tuaran dan Sulaman tahu perkara itu. Beliau menyampaikan ucapan dalam Majlis Ramah Mesra Pemimpin Bersama Rakyat di Kampung Selaut Tuaran. Usaha mengesan pengundi-pengundi yang belum dapat dijejak dilipat gandakan Jentera Barisan Nasional BN menjelang pilihan raya umum DUN Sabah kali ke-16 26 September ini. Calon BN N24 Tanjung Kramat, Insinyur Syahelmi Yahya berkata, keutamaannya adalah untuk memastikan beliau dapat berjumpa dan mendekati mereka. Jadi kita Barisan Nasional, kita mendengar luahan, keluhan daripada rakyat dan ini kita ambil maklum untuk akan jadikan satu dasar polisi yang akan kita tangani apabila kita mendapat mandat rakyat nanti. Beliau mengadakan program jumpa pengundi di Dumpil Putatan. Tambahnya, pengundi-pengundi yang sudah dikesan harus terus diberikan perhatian bagi memastikan mereka terus menyokong parti tersebut. Kerusi DUN Tanjung Kramat menyaksikan pertembungan 5 penjuru daripada parti BN. Kerajaan Baharu Sabah perlu menghentikan pembaziran duit rakyat melalui pelantikan jawatan dan portfolio tidak penting dalam Kabinet Negeri. Bekas Ketua Menteri Sabah yang juga Presiden Kehormat seumur hidup Parti Liberal Demokratik LDP Sabah, Tan Sri Chong Kah Kiat berkata, jawatan setiausaha politik sehingga 3 orang bagi setiap kementerian di Sabah dilihat satu pembaziran duit rakyat bagi membayar gaji mereka. Beliau yang pernah mengumumkan persaraan dalam politik sebelum ini terpanggil untuk membetulkan beberapa perkara yang dilaksanakan kerajaan pimpinan warisan sebelum ini yang dilihat tidak praktikal dan perlu diubah demi kepentingan rakyat Sabah. Tan Sri Chong Kah Kiat menjelaskan demikian di Papar selepas menghadiri majlis santai bersama calon LDP DUN N29 Pantai Manis Mazreka John. Beliau yang juga calon LDP N18 Inana menyifatkan pewujudan Kementerian Pendidikan dan Inovasi sebagai satu pembaziran dan usaha sia-sia. Ini kerana pembangunan infrastruktur dan berkaitan pendidikan adalah di bidang kuasa kerajaan persekutuan. Sementara itu, calon N20 api-api dari PKR yang mewakili Warisan Plus, Datuk Christina Leo berkata agenda pembangunan yang dilaksana pihaknya akan diteruskan sekiranya terus mendapat mandat daripada rakyat. Under the Ministry of Tourism, we're supposed to have 5 new projects and uplifting of projects for under tourism board, as a new destination. But all this have to hold until the new government is elected. Mereka ditemui dalam majlis makan malam bersama Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal di Kota Kinabalu.
Warnanya unik, hijau berbintik putih, ada juga yang berwarna hitam kemerahan, ungu, coklat serta jingga. Itu antara keistimewaan udang karah air tawar atau lobster. Harganya yang tinggi membuka ruang buat seorang usahawan Sarina Shah Samsudin dari Membakut menceburi bidang ternakan udang karah air tawar, turut menerima bantuan ekonomi tambahan inisiatif RISDA. Laporan Sahira Samain. Sarian Shah, 37 tahun, mula mencuburi bidang penternakan udang kara air tawar pada tahun 2018 di Kota Kinabalu sebelum meluaskan ternakannya ke Kampung Brunei Membakut Julai lalu. Bermodalkan RM15,000, Sarian Shah mula menternak 300 induk udang kara dalam 5 kolam di kawasan perkarangan rumahnya untuk tujuan pembenihan. Dalam tempoh 4 bulan, beliau berjaya menghasilkan 2,000 benih baharu udang kara untuk dijual kepada penternak lain dari kawasan pedalaman. Okey, kita punya bekalan sangat berkurangan tetapi permintaannya itu tinggi. Okay, permintaan tinggi. So permintaan yang tinggi inilah menyebabkan harganya itu masih stabil. Okey, dan berada dalam, saya kira agak tinggi lah. Harga seekor udang kara ditentukan mengikut saiznya antara RM4 hingga RM24 seekor. Anak pekebun kecil getah berkelulusan ijazah sarjana muda perniagaan Universiti Malaysia Sabah UMS ini turut mendapat bantuan daripada pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA menerusi bantuan ekonomi tambahan AET bernilai RM10,000. Okay, selepas menerima bantuan daripada RISDA, okay, bantuan kita terima pada bulan Julai, pendapatan kita melonjak naik. Okay, menonjak naik sehingga 5 ke 6 ribu. Okay. Komitmen dan kesungguhan Sarian Shah memberi keyakinan kepada RISDA untuk terus membantu mengembangkan ternakannya dengan menawarkan perkhidmatan lain yang diperlukan. Pihak RISDA bersedia membantu menambahkan kolam-kolam sedemikian ataupun dipanggil kolam pasang siap, iaitu menggunakan kemah dan juga PVC. Ini satu sistem yang boleh digunakan bila kawasan banjir. Sarian Shah juga tidak kedekut berkongsi pengalaman dan kepakarannya dengan menyediakan kursus ternakan udang kara kepada belia yang berminat. Sehingga kini, lebih 40 peserta bimbingannya sudah mempunyai kolam ternakan sendiri. Untuk jangka masa panjang, beliau turut bercita-cita untuk menjadikan kolam ternakannya sebagai pelancongan pertanian yang dilengkapi dengan restoran terapung bagi membolehkan pengunjung melawat sekaligus menikmati hidangan eksotik udang kara. Penternakan udang kara sememangnya amat menguntungkan. Apa yang penting, kita perlu berilmu untuk memastikan ternakan yang diusahakan berjaya dan mampu menjana pulangan yang cukup lumayan. Sahira Samain, Berita RTM. Baik, sekian lintas langsung dari Sabah malam ini. Kepada semua pengundi di Sabah, pada 26 September ini, tunaikanlah tanggungjawab anda sebagai pemilih. #BahUndi 2020. Jangan lupa kita harus patuhi kepada SOP pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali ke Angkasa Peri, silakan. Terima kasih Rita untuk perkembangan dari Sabah. Seterusnya, hari kedua fenomena air pasang besar di Selangor. Keadaan masih selamat dan terkawal. Paparannya seketika nanti. Bersua kembali. Satu lagi kluster baharu COVID-19 dilaporkan. Kluster ARA dikesan di Pulau Pinang melibatkan seorang lelaki warga negara Malaysia berusia 44 tahun iaitu kes ke-10,024. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, lelaki berkenaan dikesan positif COVID-19 melalui saringan di pintu masuk antarabangsa PMA Sandakan Sabah pada 15 September lalu.
Beliau dalam satu kenyataan berkata saringan kontak rapat telah dijalankan dan satu lagi kes positif COVID-19 telah dikenal pasti. Jelas beliau sehingga 12 tengah hari tadi, 16 individu telah disaring, 2 didapati positif manakala 14 lagi negatif. Sementara itu, 52 kes baru dilaporkan hari ini dengan 40 daripadanya merupakan kes penularan tempatan, yang menjadikan jumlah kes positif COVID-19 dalam negara adalah sebanyak 10,219 kes. Kes tempatan baru tertinggi direkodkan di Sabah dengan 36 kes termasuk 27 dari kluster Benteng Lahad Datu. Berikut status terkini COVID-19 dalam negara. Diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Beberapa kawasan di sekitar daerah Kelang dan Sabak Bernam terjejas hari ini ekoran fenomena air laut pasang besar yang melanda pesisir pantai Selangor. Antaranya di Kampung Tok Muda, Kapar, menyebabkan peningkatan paras air kepada 5.5 meter berbanding 5.2 meter semalam. Namun, keadaan masih lagi selamat dan terkawal berikutan tiada hujan sepanjang 2 hari fenomena berlaku. Wartawan Fabian William melaporkan. Tinjauan sejak pukul 7 pagi tadi mendapati air mula naik ke kawasan rendah. 30 minit kemudian, air mula menenggelamkan jeti nelayan di kampung berkenaan. Peningkatan paras air tertinggi dilihat pada pukul 7.50 pagi sehingga melepasi paras maksimum kunci air Sungai Kapar. Ini hari tengoknya macam lagi tinggi hari ini ya. Mungkin faktor angin lah, sebab tadi malam saya kat sini pun memang ada angin lah, angin berterusan. Jadi mungkin air itu lebih tinggi hari ini. Sebab biasanya kalau diikutkan 2016 dulu, pintu air itu airnya tak melimpah. Yang pintu tu kan air tak melimpah. Sekarang ni air dia melimpah. Bila air melimpah, dijangka memang melebihi tahap ini. Terdapat juga beberapa limpahan kecil dikesan melepasi ban atau benteng ketika kemuncak air pasang besar pada pukul 8 pagi tadi. Fenomena air pasang besar hari ini adalah melebihi paras malam dan jika dapat dilihat pada sebelah sana, air mula melimpah ke kawasan kampung dan ini menimbulkan rasa kebimbangan penduduk-penduduk di sini sekiranya ban tersebut pecah ataupun bocor yang mampu menenggelamkan kawasan ini. Menurut Ketua Balai Bomba Kapar, Yazli Yahya, pemantauan terus giat dijalankan bagi menghadapi sebarang kemungkinan berlaku. Ya, hari ini ada sedikit lebihan kenaikan dan juga limpahan daripada semalam. Semalam dalam keadaan lebih terkawal. Hari ini ada sedikit limpahan. Dan walau bagaimanapun disebabkan tiada hujan pada kedua-dua hari semalam dan hari ini, maka air tidak naik banyak sangat yang boleh menyebabkan banjir. Unit Pengurusan Bencana Negeri Selangor sebelum ini menjangka 5 daerah di Negeri Selangor akan dilanda fenomena laut pasang besar sehingga November depan dengan ketinggian paras air laut mencecah sehingga 5.8 meter. Fabian William, Berita RTM. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua penonton. Laporan meteorologi pada malam ini dimulakan dengan melihat paparan carta angin permukaan yang pada ketika ini rantau negara kita menerima tiupan angin dari arah timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana kuat iaitu antara 20 hingga 30 km sejam. Namun begitu masih lagi terdapat tiupan angin kencang ke arah perairan Phuket, negara Thailand sekitar kelajuan 40 hingga 60 km sejam. Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran
serta peringkat kategori kedua dan juga pertama bagi kawasan perairan terbabit, dan ia adalah amat berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuklah aktiviti perairan, sukan laut, rekreasi laut dan juga bot-bot kecil. Oleh yang demikian, Met Malaysia menasihatkan orang awam agar sentiasa berhati-hati pada ketika ini, dan juga seterusnya jika diperhatikan melalui paparan imej gemar radar untuk malam ini, keadaan tiupan angin dan juga hujan dan juga berserta ribut petir di beberapa tempat di Semenanjung Malaysia sejak dari petang tadi masih lagi berterusan sehingga ke malam ini, terutamanya melibatkan negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia. Dan pada ketika ini, ribut petir yang sedang berlaku di sekitar pedalaman negeri Selangor, termasuklah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di utara negeri Johor melibatkan Mersing, serta di bahagian Rompin Kuantan masih lagi dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal pagi esok. Dan dijangkakan keadaan hujan dan juga ribut petir di sekitar perairan Selat Melaka Selatan ini masih lagi boleh menyebabkan kenaikan paras air laut dan juga diminta berhati-hati pada ketika ini. Seterusnya, tidak terkecuali juga di negeri Sabah dan Sarawak, keadaan hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di bahagian pantai barat, pedalaman dan juga di bahagian sandakan Sabah serta melibatkan bahagian Limbang dan di hampir keseluruhan bahagian Kuching dan pedalaman negeri Sarawak. Keadaan cuaca lembap ini masih lagi dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Seterusnya, melalui paparan imej model numerika di jabatan kami, mendapati pada keesokan pagi sekitar jam 7.30 pagi, keadaan cuaca adalah baik bagi seluruh Semenanjung Malaysia termasuklah Sabah dan Sarawak. Namun demikian, ribut petir masih lagi tertumpu di bahagian perairan Bungkuran termasuklah bahagian Reef North dan juga perairan Reef South. Keadaan ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal tengah hari esok. Sekian saja dari saya, Farah Halim. Seterusnya kita perhatikan paparan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang pagi esok. Assalamualaikum. Datuk Nash mahu konflik dalaman left-handed diselesai cara baik. Laporannya dalam segmen BDiva. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB sedang berbincang dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC bagi meningkatkan capaian internet di kawasan luar bandar. Perbincangan turut melibatkan peruntukan yang boleh dipohon daripada Kementerian Keuangan bagi membolehkan masalah internet luar bandar diatasi segera. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1 Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, masalah capaian internet membelenggu penduduk di luar bandar, khususnya usahawan industri kecil dan sederhana IKS untuk memasarkan produk melalui platform digital. Banyak rungutan beliau diterima daripada usahawan IKS luar bandar yang turut meminta supaya masalah itu diselesaikan segera. Juga beberapa syarikat yang telah menawarkan diri untuk usaha sama dengan KPLB memastikan bahawa kuasa internet itu akan ditambah.
dan kita sedang meneliti perkara ini, dan pihak menteri, tak silap saya pada minggu lepas saja kita dah bincangkan perkara ini untuk diangkat kepada Kementerian Kewangan dengan kos-kos yang tertentu ini. Maka saya percaya dalam usaha, tak termasuk KPLB sebenarnya, termasuk MC-MC sendiri yang sedang berusaha untuk meningkatkan taraf semua internet luar bandar. Beliau memberi jaminan KPLB akan terus membantu usahawan IKS luar bandar meningkatkan kebolehpasaran produk menerusi platform e-dagang Desa Mall yang bakal dilancarkan. Desa Mall mendapat kerjasama platform e-dagang terkemuka lain seperti Presto Mall, Lazada, Shopee dan eBay. KPLB berharap usahawan IKS luar bandar tidak melepaskan peluang mendaftar dengan Desa Mall bagi meluaskan pasaran produk, seterusnya meningkatkan pendapatan mereka. Datuk Seri Abdul Rahman yang juga ahli Parlimen Lipis bercakap kepada media selepas menerima sumbangan daripada Majlis Amanah Rakyat Mara Pahang pada program Mara Prihatin di Pusat Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim di Lipis. Turut hadir pengarah Mara Pahang, Sarimah Raja Jamaluddin. Pada majlis itu, Mara Pahang dengan kerjasama Rural Capital Berhad menyumbangkan RM11,000 kepada pertubuhan itu melalui program tanggungjawab sosial korporatnya. RM93,897 zakat perniagaan turut diserahkan kepada Pusat Zakat Pahang. Sementara itu, pembayaran tanpa tunai atau e-payment di Jabatan Pendaftaran Negara JPN akan diperluas ke semua pejabat JPN di seluruh negara. Ketua Pengarah JPN Datuk Roslin Jusoh berkata ia disasarkan untuk digunakan di 225 buah pejabat JPN di peringkat daerah seluruh negara dan digunakan secara sepenuhnya dalam tempoh 2021. Jelasnya ketika ini sistem tersebut telah dilaksanakan di semua ibu negeri termasuk di UTC sejak diperkenalkan 2 tahun lepas. Ia antara usaha kerajaan untuk menyediakan tambahan mod bayaran melalui penggunaan kad debit dan kad kredit selain sesuai dalam pengamalan norma baharu berkonsepkan urusan tanpa sentuhan. Kita akan mengambil kira kekangan yang dihadapi oleh penduduk-penduduk kita yang berada di kawasan-kawasan kampung, pedalaman tu, kemungkinan mereka ni tiada lagi mempunyai kad bank dan sebagainya. Oleh itu, dalam proses jangka masa ini kita akan membantu juga mereka dengan membuka kaunter tunai juga untuk mereka, tetapi proses ini kita tidak akan biarkan secara berterusan. Dan dari masa ke semasa kita akan tambah baik ke arah e-payment sepenuhnya. Terdahulu beliau melancarkan kemudahan perkhidmatan e-payment di pejabat JPN Negeri Terengganu dan penyerahan dokumen pengenalan diri di JPN Kuala Terengganu. Susulan kejadian sebuah kubur dikatakan berdarah di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Irfan Dargah Al-Ustar. Hasil siasatan polis Kota Star mendapati tiada sebarang bentuk jenayah atau khianat berlaku. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Star, Superintendent Muhammad Rizwan Saleh memaklumkan sampel tanah telah diambil untuk tindakan pengesahan oleh Jabatan Kimia dan polis masih meneruskan siasatan. Dalam pada itu, Mufti Kedah Datuk Syekh Fazil Awang berkata pihaknya turut menjalankan siasatan menjurus kepada tujuan pelaku berbuat demikian. Beliau juga menasihati umat Islam agar tidak membuat sebarang andaian kerana boleh menjejaskan akidah dan menimbulkan keresahan orang ramai. Trend pelancongan domestik menunjukkan peningkatan sejak beberapa tahun lepas. Presiden Majlis Pelancongan Malaysia, Uzaidi Udanis berkata ia menunjukkan rakyat amat menyokong industri pelancongan tempatan dengan melawat dan bercuti di pelbagai lokasi menarik dalam negara. Sokongan rakyat terhadap sektor itu penting dalam membantu merangsang pertumbuhan industri. Oleh itu, penggiat industri perlu terus melakukan promosi dengan lebih meluas bagi menarik lebih ramai pelancong tempatan. Suka berbelanja, suka shopping. Dan kalau kita tanya siapa di Malaysia pun, aktiviti melancong adalah aktiviti yang wajib bagi setiap keluarga sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dan disebabkan negara ini berbagai-bagai destinasi yang baru muncul yang boleh dilawati dan berbagai-bagai aktiviti yang baru yang mula diminati oleh warga tempatan.
Beliau melalui panggilan video optimis angka pertumbuhan pelancongan domestik 2 digit seperti tahun lepas mampu dicapai tahun ini sekiranya momentum sedia ada diteruskan. Industri pelancongan tempatan dilihat semakin pulih apabila kerajaan membenarkan aktiviti berkenaan pada 10 Jun lalu. Berdasarkan laporan audit akaun satelit pelancongan 2019, pelancongan domestik mencatatkan pertumbuhan 2 digit. Penyeragaman beberapa isu antaranya peraturan, pelesenan dan cukai melibatkan sektor perhotelan dan penyedia perkhidmatan penginapan dalam talian global Airbnb akan dimuktamadkan selewat-lewatnya hujung tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraidah Kamarudin berkata, penyeragaman itu perlu mengambil kira pelbagai aspek dan menentukan kaedah terbaik yang dapat memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Itu sama ada pelesenan lah. Sama ada mereka kita nak bolehkan mereka untuk beroperasi di rumah-rumah residence ataupun tidak. Dan kalau nak proses, apakah dia punya license, apakah dia punya cukai, apakah dia punya fees. Itu semua kena. Atau bagaimana dia punya dia punya hubungan dengan JMB dan MC. Kan rumah-rumah ni semua ada JMB dan MC yang harus diuruskan dan sebagainya. Beliau bercakap kepada media selepas Majlis Perasmian Komuniti Hub Taman Murai Jaya Durian Tunggal, Melaka. Isnin lalu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamed dilaporkan berkata kerajaan akan memuktamadkan penyeragaman beberapa isu melibatkan hotel dan Airbnb bagi membantu sektor itu yang terjejas teruk akibat penularan COVID-19. Tiada sebarang perubahan dibuat pada konfigurasi kelajuan muat naik bagi pakej Unify 500 Mbps. Demikian Jelas Telekom Malaysia Berhad TM menerusi satu kenyataan. Jelas TM pembetulan sudah dibuat bagi kesilapan kelajuan muat naik untuk pakej tersebut yang tertera di soalan-soalan lazim portal Unify dan risalah pada 2 September 2020. Konfigurasi kelajuan muat naik yang betul pada pakej tersebut adalah 100 Mbps dan bukannya 200 Mbps seperti tertera dalam versi portal Unify dan risalah sebelum ini. TM memaklumkan semua pelanggannya masih dalam tempoh 30 hari percubaan dan boleh memilih untuk tidak meneruskan langganan tanpa dikenakan sebarang penalti berkonsepkan Try Me, memandangkan pakej berkenaan baru sahaja diperkenalkan kurang sebulan lalu iaitu pada 24 Ogos 2020. TM turut memohon maaf atas sebarang kesulitan dan memberi jaminan kepada pelanggan semua saluran mereka termasuk laman sesawang dan bahan-bahan promosi pemasaran telah dikemas kini dengan maklumat yang betul. Syarikat telekomunikasi itu juga akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia untuk proses siasatan. Assalamualaikum, terima kasih Ismail dan juga Fiona. Bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim JDT semakin hampir mempertahankan kejuaraan Liga buat kali ke-7 berturut-turut selepas membelasah Selangor 6-1 pada aksi di Stadium Sultan Ibrahim. JDT yang turun tanpa kelibat Mauricio Dos Santos akibat digantung satu perlawanan nyata tidak menjejaskan benteng pertahanan tatkala Fazli Shahs yang bergandingan bersama Ketua Pasukan Aidil Zafwan Abdul Razak beraksi konsisten di posisi ini. Gol JDT hadir pada minit akhir babak pertama menerusi Safawi Rashid yang menyempurnakan sepakan percuma dari jarak 30 meter. Sebaik babak kedua bermula, tuan rumah dihadiahkan sepakan penalti selepas tindakan Nicholas Ryan Swirat mengasari Diogo Luis Santo dalam kotak penalti pada minit ke-48. Safawi yang ditugaskan untuk mengambil sepakan itu tenang merembat bola masuk untuk mencetak gol kedua. Tuan rumah menambah derita berlawan pada minit ke-63 apabila Diogo merembat bola kencang menewaskan Farizal untuk meletak skuad Harimau Selatan selesa dengan kedudukan 3-0. Anak didik Mora terus mengasak dan Cabrera meledakkan gol keempat buat pasukan itu diikuti jaringan pemain gantian Ramadan Saifullah Usman minit ke-72 dan 75.
Lawan meraih gol sagu hati pada minit ke-81 selepas bola umpanan Sean Eugene Selvaraj di dalam kotak penalti disudahkan pemain gantian Rufino Segovia. Hasil kemenangan ini, JDT hanya perlu mencari 3 mata lagi untuk menjulang kejuaraan Liga apabila bertandang ke Stadium MB PJ Jumaat ini berdepan PJ City FC. Di Shah Alam, UiTM FC terus pamer aksi konsisten apabila menumpaskan pasukan Terengganu FC 2-1. Aksi yang berlangsung di Stadium UiTM Shah Alam menyaksikan The Lion Troops meraih gol awal di minit ke-4 permainan selepas berlaku sedikit pergelutan di depan gawang gol yang dihukum penyerang UiTM Arif Anwar. Berselang 33 minit selepas itu, Terengganu FC berjaya menyamakan kedudukan 1-1 menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Lee Tak. Bersambung babak kedua, UiTM FC dilihat menukar corak permainan dengan banyak melakukan serangan di bahagian tengah bagi menembusi benteng pertahanan Terengganu. Akhirnya, gol kemenangan UiTM hadir pada minit ke-60 apabila rembatan kencang Victor Niransu gagal dihalang dengan gol Syamiza Yusof. UiTM berjaya mengutip 3 mata penuh dengan mengumpul 13 mata sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga berkongsi mata bersama Kedah di tangga kedua. Dalam aksi Liga Premier pula, Pulau Pinang, skuad Harimau Kumbang terus mengukuhkan sengkaman dengan mengalahkan Kuala Lumpur 2-1 di Stadium Bandaraya. Skuad Harimau Kumbang memulakan babak pertama dengan garang namun tidak menemui sebarang gol sehingga minit ke-45 apabila Anthony Doss menjaringkan gol pertama. Masuk babak kedua, anak buah Muhammad Nizam Abdul Yusof mengasah pasukan tuan rumah. Hasilnya, Indra Putra Mahayudin berjaya menanduk masuk hantaran cantik rakan sepasukan pada minit ke-71. Asakan demi asakan oleh Pulau Pinang berjaya membolosi gawang KL pada minit ke-92 oleh pemain import Brazil Rafael Vitor. Keputusan muktamar Pulau Pinang 2, Kuala Lumpur 1. Perkembangan hoki Peloton Abdul Razak 2020, PDRM berjaya mengutip 3 mata penuh selepas membelasah Kelantan 8-0 pada aksi kumpulan C semalam. 6 gol daripadanya disumbangkan pemain pertahanan Muhammad Razi Abdul Rahim. 3 jaringan awal bermula pada minit ke-10 disusuli seminit kemudian dan minit ke-14 sebelum suku pertama perlawanan tamat. Bersambung pada babak kedua perlawanan, PDRM tidak menunggu lama untuk menghasilkan jaringan keempat pada minit ke-16 dan jaringan ke-5 5 minit selepas itu. Kesemua jaringan adalah menerusi pukulan sudut penalti. Pada minit ke-24, Baljit Singh Sarjab berjaya menyumbangkan gol padang buat PDRM. Begitu juga dengan Azrin Rizal Nasir seminit sebelum tamat suku kedua perlawanan. Pada minit ke-53, PDRM melalui Muhammad Razi sekali lagi menyumbat jaringan ke-8 menerusi pukulan sudut penalti mengekalkan keputusan 8-0 sehingga perlawanan tamat. Dalam kumpulan D pula, Kuala Lumpur yang baru sahaja mengutip 3 mata penuh pada perlawanan kemarin gagal memanfaatkan peluang ketika menentang Negeri Sembilan apabila kedua-dua pasukan berakhir dengan keputusan 0-0. Aksi kumpulan C wanita hari ini menyaksikan pasukan ATM dan Negeri Sembilan berkongsi 1 mata selepas seri 2 sama pada perlawanan yang berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil pagi tadi. Jaringan gol sudut penalti oleh Nurul Asyahadah Ahmad Sapawi pada minit ke-8 meletakkan ATM 1-0 di depan. 4 minit kemudian, Negeri Sembilan menyamakan kedudukan melalui pukulan sudut penalti Nur Farah Firdayu Hamidi sebelum tamat suku masa pertama. Bersambung pada babak kedua perlawanan, ATM kembali agresif dengan jaringan padang 2 minit sebelum masa tamat melalui Surizan Awang Noh menjadikan kedudukan 2-1 pada minit ke-28.
Negeri Sembilan bagaimanapun berhasil mencuri peluang untuk menyamakan kedudukan melalui aksi dramatik penalti stroke oleh Fatin Dizana Muhammad Zaidi pada minit ke-58. Keputusan seri 2-2 sehingga tamat perlawanan. Perkabaran mengenai Liga Hoki Dalam Dewan yang bakal berlangsung bulan hadapan telah menyaksikan perkembangan positif dengan jumlah penyertaan yang memberangsangkan. Liga yang julung kali diadakan ini menerima penyertaan daripada 14 pasukan lelaki dan 10 pasukan wanita. Jabatan Kuasa Kerja Hoki Dalam Dewan telah memutuskan bahawa saingan itu bakal memulakan perlawanan pada 24 Oktober selama 5 minggu. Pengerusinya, Syurizan Mansur memaklumkan tarikh awal yang dicadangkan iaitu pada 17 Oktober kurang sesuai akibat bakal bertembung dengan perayaan Deepavali dan diganti dengan mesyuarat ke jurulatihan. Pemain kebangsaan dibenarkan untuk menyertai kelab mereka sendiri namun perlu memaklumkan dahulu kepada jurulatih hoki kebangsaan Arul Selvaraj. So Arul akan sebab Arul dia ada program untuk pemain kan. So hari Minggu pun ada program. So maknanya yang mana yang main untuk indoor ni Liga. So ni ada pelepasan untuk dia lah. Itu yang Arul bagi tahu dekat kita lah. Dia akan lepas pemain untuk main untuk kita main Liga. Beberapa kelab yang sudah menghantar penyertaan adalah Persatuan Hoki Perak, Negeri Sembilan, Perlis, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Sekian perkembangan sukan untuk malam ini. Kita kembali bersama Ismail dan juga Fiona untuk meneruskan berita perdana dengan dalam segmen Hashtag. Silakan. Seorang lelaki mengambil masa 30 tahun menggali terusan sepanjang 3 km ke kampungnya di Kotilawa, Bihar, India. Laungi Buyan menggali terusan sendirian kerana kebanyakan penduduk kampung sudah berhijrah ke bandar. Terusan itu berjaya mengalirkan air hujan dari kawasan bukit ke kolam tadahan di kampung berkenaan. Buku kedua karya Hannah Alkaf, The Girl and the Ghost, mencipta sejarah apabila dicalonkan merebut anugerah Kirkus di Amerika Syarikat. Buku itu tercalon dalam kategori Young Readers Literature. The Girl and the Ghost sesuai untuk pembaca berusia 8 hingga 12 tahun. Tahun lepas, Hannah menang anugerah Freeman Book juga di Amerika menerusi novel The Weight of Our Sky. Tular video di Twitter memaparkan seekor harimau belang mengejar seekor itik dalam sebuah tasik. Harimau itu kelihatan ingin menerkam itik tersebut, namun mangsanya berjaya meloloskan diri. Situasi itu nampak melucukan dan ramai warganet yang terhibur. Baik, segmen Diva malam ini kami paparkan mengenai konflik dalaman kumpulan Left-Handed. Vokalisnya Datuk Nash berharap perselisihan faham dengan pemain gitar Yan dapat diselesaikan secara baik. Sebelum ini, Yan menyatakan hasrat menyaman kumpulan rock itu kerana mengetepikan beliau dalam 4 konsert. Dalam Left-Handed, saya yang paling tua sekali. Dan saya rasa benda ni seharusnya kita mencapai satu pencapaian yang seharusnya pencapaian yang sebaik mungkin lah. Kita tak perlu untuk nak bergaduh-gaduh dan sebagainya lah. Saya sayangi keluarganya seperti mana saya sayangi keluarga saya. Jadi ini satu benda yang dua benda yang berbeza. Dari segi kekeluargaan dan dari segi kerja. Jadi jangan confuse, jangan salah. Salah seorang lagi anggota Left-Handed, Man Kidal, juga senada dengan Datuk Nash. Bukan band kita je. Seluruh dunia pun berlaku benda ni. Ya, bukan soal personal, bukan soal apa. Ini soal ini nak kerjasama atau mungkin dia ada salah faham yang kita pun tak tahu. Salah faham tu yang kita tak tahu sebenarnya. Tapi sebab tu kita, yang penting memang kita tak nak. Cuma saya minta kalau boleh jangan keruhkan keadaan.
Lavender juga sedia memaafkan dan menerima Yan kembali. Bukan cakap ni soal kelemahan ataupun kita punya keburukan, sama-sama. Bukan kata dia bagus atau kita buruk, ataupun dia buruk kita bagus, bukan soal tu. InsyaAllah kita terima, sedangkan Nabi mengampunkan umat. Baik, ini pula mengenai kumpulan VE. Setelah lama menyepi, kumpulan tersebut bakal membuat penampilan semula menerusi single bertajuk Alahai Sayang. VE turut menambah 2 anggota iaitu Adib Nahar dan Lukman Hakim untuk projek VE 2020. New sound. So something yang sangat interesting untuk saya yang sangat suka minat muzik. So that's why saya kat sini lah. Saya sangat happy bila saya dijemput bersama dengan VE. Saya dah kenal VE sudah lama. Bagi menambah tarikan kepada single Alahai Sayang, VE menerbitkan video muzik yang penuh dengan elemen kejutan seiring dengan kecanggihan teknologi masa kini. So bila kita belajar dunia digital sekarang ni and sangat berbeza dengan masa kami aktif dulu kan. So kami terpaksa belajar cara-cara untuk strategize pemasaran kami dan juga pemilihan lagu kami. Semua strategi terpaksa kami incorporate ialah apa yang relevan sekarang lah. So kami Baik, dengan itu berita perdana edisi 20 September berakhir di sini. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di TV1 dan saluran berita RTM. Teruskan patuh SOP PKPP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.